Okey, kita tengok jenis soalan tu Okey, tandakan jenis alat pemadam api. Okey, apa dia? Okey, apa dia? Jenis-jenis alat pemadam api. Air betul tak? Betul. Betul. Kita tengok di sini ada air, ada buih, ada karbon dioksida dan serbuk kering. So, kita tandakan. Kenapa tak boleh tanda? Kita ada air, buih, karbon dioksida dan serbuk kering. Kita tengok air ni melibatkan kebakaran yang melibatkan bahan pepejal seperti kain, kertas dan kayu. Manakala buih pula untuk apa? Melibatkan bahan pepejal seperti kayu, maknanya kayu pun boleh, kertas, kayu, kain boleh, serta cecair atau gas yang mudah terbakar seperti minyak, cat dan juga gas api iaitu air ni bahan pepejal dia. Air ni bahan pepejal. Jadi kalau minyak dia tak boleh taruh air. Okey, kemudian kita tengok pula karbon dioksida, peralatan elektrik, gas dan wap. Peralatan elektrik, gas dan wap. Manakala serbuk kering pula untuk memadamkan semua jenis kebakaran. Jadi paling baik adalah serbuk kering. Karbon dioksida ni untuk apa ni? Untuk elektrik, gas dan wap. Jadi gas pun boleh kat sini ni, boleh pergi kat sini juga. Wap yang mudah terbakar ni pun boleh pakai ini juga karbon dioksida. Okey, itu dia. Kita tengok soalan yang berikutnya. Setiap jenis alat kebakaran dibezakan dengan warna label yang berbeza. Antara berikut manakah benar mengenai jenis alat pemadam yang dengan warna yang betul? Mana dia? Mana yang betul? Buih warna krim. Buih warna kering kita tengok. Betul, kita tengok air ni ada warna tak? Warna putih. Air warna putih, buih warna krim, karbon dioksida warna hitam. Sebab apa? Okey, macam mana kita nak cara nak ingat ni? Air jernih. Kan, air jernih kan? Putih lah. Kan jernih. Jadinya apa? Putih. Okey, buih. Buih ni. Buih. Kita tengok ni macam krim tu Krim. C-R-E-A-M, krim. Kita tengok karbon dioksida pula. Karbon warna apa karbon? Karbon warna apa? Karbon ni warna hitam. Karbon hitam. Okay, satu lagi kita ada serbuk kering. Kita besarkan huruf B. Okay, serbuk kering. So serbuk kering warna biru. Serbuk kering warna biru. Okey, lepas tu dia paling baik memadamkan semua kebakaran. So S tu untuk semua. Okey. Hitam untuk apa? Elektrik ni. Hitam ni untuk elektrik. Kat mana nak tulis elektrik? Tak ada. Misalkan untuk elektrik, gas dan juga wap. Dan karbon dioksida ni adalah sejenis gas. Karbon dioksida adalah sejenis gas. Okey, ni adalah sejenis gas. Maka dia untuk memadamkan gas lah. Gas.
dan juga elektrik. Okey. Apa beza buih dengan karbon dioksida? Buih ni dia tak boleh untuk nak padam elektrik yang berkaitan dengan elektrik tak boleh. Kita balik semula. Pertama, air ni untuk yang pepejal aja. Kemudian naik ke sini cecair dan gas. Nampak tak? Buih ni cecair dan gas. Jadinya yang kat sini boleh juga pepejal cecair gas lah. Dia sama je ni. Pepejal, cecair, gas. Jadi kebakaran yang sebabkan oleh pepejal boleh. So, pepejal, cecair, gas. Ni pun pepejal, cecair, gas. Tambah apa? Tambah elektrik. Ini semua. Pepejal, cecair, gas, campur, elektrik. Semua jenis lah. Okey. Tapi kat sini dia tak cakap pepejal, dia jangan tulis Sini gas, wap. Wap tu masih gas juga So kita potong sini, dia jangan. Okey. Gas ni elektrik ni. Wap tu termasuklah gas Okey. Ada soalan tak untuk ni? Ada soalan? Ada siapa nak masuk? Ada. Dah. Okey, maaf Rizal. Okey. Kita tengok soalan yang berikutnya. Ada soalan yang untuk ni. Ada soalan tak? Air, kita balik semula. Air jernih jadi putih lah. Air ni untuk pepejal. Apa saja kebakaran yang berkaitan dengan pepejal. Okey. Buih. Buih ni krim, warna krim. Untuk apa? Untuk pepejal boleh. Untuk gas boleh. Untuk cecair boleh. Minyak semua pakai ni lah. So karbon dioksida warnanya hitam. Karbon ni warnanya hitam. Gas karbon dioksida tu jenis gas. Masuk untuk gas dan juga elektrik. Sebut kering B, warna biru dan untuk semua jenis kebakaran. Okey. Kita tengok jenis kebakaran manakah dapat memadamkan semua jenis kebakaran. Tadi kita cikgu tulis lagi sekali Serbuk, kering. Jadi semua tu. Semua kebakaran. Lepas tu labelnya warna biru. Kebakaran boleh dikelaskan beberapa jenis berdasarkan bahan api yang terbakar. Berapa jenis kebakaran dan punca kebakaran. Ada berapa? Ada 6. Kat mana tu? Okey, kita tengok nota kita. Jenis-jenis kebakaran. Okey, ni jenis kebakaran ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Ini adalah jenis-jenis kebakaran kita. Taruh kat sini. Mana cikgu ni tadi? Okay. Okey, ni dia adalah jenis-jenis kebakaran Okey, kita tengok kembali kelas A, kebakaran yang melibatkan bahan api yang mudah terbakar jenis pepejal.
Pepejal. Tadi pepejal adalah air. Dia punya boleh itu dengan air. Buih pun boleh juga. Buih pun boleh juga untuk ni. Untuk pepejal. Tadi kita cakap alat kebakaran kita air kan. Alat pemadam kebakaran air. Air warna putih kan. Untuk apa? Warna putih P. Untuk pepejal. Dan juga jangan lupa air A kelas A. Kelas kebakaran kelas A. Okay, B pula. Kelas B melibatkan jenis cecair. Tadi kelas B melibatkan jenis cecair petrol, kerosin, diesel, cat, varnish dan sebagainya. Tadi asalnya pepejal. Okey, kemudian pergi pada B. B adalah apa? B adalah cecair. Cecair yang meruap. Kalau kita tengok kat sini, petrol, kerosin, diesel, cat, varnish ni semua adalah jenis yang meruap. Okey. Kemudian kelas B, kebakaran kelas B. Dia punya tu pun dengan B juga, buih. Dengan B juga buih, kemudian dia warna krim. Buih ni warna krim. Apa contohnya tadi? Buih ni untuk apa? Untuk cecair. Nampak tak? Untuk kebakaran yang melibatkan cecair. Okey, itu dia. Tetapi kita jangan lupa kalau buih juga boleh dirawat dengan menggunakan karbon dioksida. Dan juga serbuk kering. Sebab serbuk kering ni semua. Karbon dioksida pun boleh. Karbon dioksida pun boleh. Iaitu gas dan juga elektrik. Okey, tengok C pula. Tadi tadi adalah petrol, kerosin, diesel. C pula melibatkan gas seperti gas asli. Gas asli, gas asli tadi itu cecair. Sekarang melibatkan gas. Dia naik pangkat A, B, C. Pepejal, cecair, gas. So C ni adalah gas. Gas kita tengok mesti karbon dioksida. Sebab karbon dioksida adalah gas. Serbuk kering lagi. Serbuk kering sebab dia memang dia adalah pemadam kebakaran untuk semua. S untuk semua. So kita nampak kat sini C adalah gas. Kita tengok kat sini C kebakaran yang melibatkan gas. Kemudian dia adalah dirawat dengan alat pemadaman karbon dioksida. So C karbon dioksida. Sini kita dah tahu karbon dioksida gas. Lepas tu karbon warna hitam. Kita boleh relate macam tu. Okey, D pula. D melibatkan logam. D ni melibatkan logam seperti magnesium, aluminium, magnesium, helium. Walaupun dia pepejal, tetapi dia bukan pepejal yang ni. Dia pepejal yang sangat reaktif. Itu logam. Logam boleh menyebabkan letupan yang menghasilkan ada gas hidrogen. Tak boleh dia pakai air ni. Tak boleh pakai air. D. Kelas D. D adalah untuk logam. D adalah untuk logam. Kemudian dia mesti pakai serbuk kering saja. Sebab dia level paling tinggi. Dia bahaya. D. So macam mana D? Kita tulis D ni. Buatlah tiang dia. Buat tiang. Nanti kita bolehkan tulis L dekat hujungnya tu. Okey. Kemudian E. E elektrik. Senang. E elektrik. E elektrik. Kita dah tahu tadi. Karbon dioksida. Kemudian apa lagi? Serbuk kering lah. Sebab dia level paling tinggi. F pula. F ni kita ingat dia kan fat. Lemak. Lemak. Lemak minyak. Okay. Kalau minyak bermakna kita pakai apa? Serbuk kering dan juga karbon dioksida. Kita pakai serbuk kering. Sebab kalau kita misalnya kita tak ingat, kita ambil je serbuk kering. Jadi semua boleh kebakarannya boleh dikawal. Okey, kita pakai apa? Serbuk kering dan juga karbon dioksida. Okey. Ada soalan tentangnya? Ada soalan? Hello?
Ada soalan tak? Tak ada, cikgu. Faham Kita cikgu ulang lagi sekali. Air. A warna putih. P putih pepejal. D. D adalah untuk kebakaran yang disebabkan oleh cecair seperti minyak-minyak tu lah. Petrol, kerosene, cat semua kan. C tu warna krim. C pula. C ni adalah kebakaran yang disebabkan oleh gas. Gas asli lah, apalah Okey. Nak rawat dengan apa? Karbon dioksida sebab dia gas. Karbon dioksida ni gas. Okey. Dia warna apa karbon dioksidanya? Warna hitam. Okey, D. D adalah kebakaran yang disebabkan oleh logam. Logam. Seperti logam-logam reaktif. So nak rawat dengan apa? Level paling tinggi. Tembok, kering. E untuk apa? E untuk elektrik. Pakai karbon dioksida. F untuk apa? Untuk fat. Fat pakai apa? Tembok kering dan juga karbon dioksida. Okey. Okey. Ini dia. Tadi kita dah cakap logam. Logam. Okey. Logam ni tadi, kalau kita tulis logam, metal ke, okey. Kita boleh buat huruf apa tadi? D kan dia? Okey. Dia adalah kita tulis D, kelas kebakaran D. Kita ambil yang dia ni. Tulis dia untuk logam. Okey, kemudian nak rawat dengan apa? Dengan serbuk kering. Sebab dia level paling tinggi serbuk kering. Logam. Sebab dia mudah terbakar ni. Kalau terbakar, hasilkan dia membebaskan apa? Kalau kita tambah air, dia akan jadi hasilkan gas hidrogen. Lagi mudah meletup. So kat sini kita pakai serbuk kering. Sebab apa? Sebab ada ni. Okey, yang ni mana? Apa jawapannya ni? Kebakaran kelas B. B apa tadi? B? B apa? Cecair. Pakai apa? Pakai air. Cecair. Kebakaran yang disebabkan oleh cecair. Tapi pakai apa? Nak padam dia pakai apa? Pakai buih serbuk kering dengan karbon dioksida. Okey. So, dia boleh buih lah. Yang karbon dioksida tu atas tu memang boleh. Benda yang makin atas makin boleh. Okey, sekarang ni. So, kita dah tahu. B tadi adalah untuk cecair. Buih ni disebabkan oleh cecair. Kebakaran yang disebabkan oleh cecair. Seperti apa tadi? Petrol. Diesel. Cat. Warna apa? Warna krim. Dia cakap boleh dipadamkan dengan semua alat pemadam api kecuali air. Air tak boleh. A apa? A untuk air. Air warna apa? Kebakaran air boleh dipadam dengan kebakaran kelas A boleh dipadam dengan menggunakan air. Air ni simbolnya warna apa? Warna putih. So kebakaran oleh sebab apa? Oleh sebab pepejal. Seperti apa pepejalnya? Kayu, kertas. Okey. Berikutlah alat pemadam api yang boleh digunakan untuk memadam kebakaran. Okey, apa dia? Pemadam api ABC. Air, Pemadam pasir dengan selimut kebakaran. Okey, semua Semua. Okey, semua Kita tengok tu Boleh semua.
Okey, manakah yang benar tentang selimut kebakaran? Mana yang benar? Apa jawapan dia? Diperbuat daripada gentian kaca. Dibuat daripada gentian kaca. Lagi satu. Memadamkan api pada badan mangsa terkena kebakaran. Okey, memadamkan api pada badan mangsa yang kena. Okey, itu dia. Kita tengok sekarang. Sekejap. Kita tengok selimut kebakaran kat otak je. Kita tengok selimut kebakaran. Tu Ini gambar selimut kebakaran. Okey, ni adalah selimut kebakaran. Kita tengok. Mampu memadam api yang kecil atau sederhana yang sudah dipadamkan, yang susah dipadamkan oleh api. Memadamkan api pada badan mangsa dengan menyelimuti badan mangsa. Itu adalah selimut kebakaran. Ia terdiri daripada gentian kaca. Selimut kebakaran. Namanya pun selimut. Selimut ni untuk badan mangsa yang terkena kebakaran. Ni adalah gentian kaca. Okey, kaca. Gentian kaca. Okey. Tapi yang susah dipadamkan oleh air tau. Okey, kemudian kita tengok. Manakah yang benar tentang alat pemadam ABC? Alat pemadam ABC. Okey. Apa jawapannya ni? Tidak berbahaya kepada manusia dan haiwan, mudah diselenggara, kelembapannya bertahan lama. Kelembapannya bertahan lama. Okey, tengok. Okey, itu dia. Sesuai digunakan untuk semua jenis kebakaran termasuk logam, gas dan ledakan besar. Ini pakai apa ni? Kalau macam ni, untuk logam. Logam kita pakai apa? Memadam apa? Tadi kita dah belajar dah. Logam. Kita pakai serbuk kering logam. Jadi jenis kebakaran adalah kebakaran jenis B, logam. Kita pakai serbuk kering. Serbuk kering untuk semua. Ini serbuk kering untuk semua. Okey. Tengok sekejap. Okey, mana ABC kita? Gambar dia. Kita tengok. Inilah dia. ABC kita. Kita punya pemadam kebakaran ABC. Dia ada tulis tu ABC. Boleh digunakan untuk semua jenis kebakaran kecuali kebakaran disebabkan oleh logam dan gas yang tidak memungkinkan ledakan, tidak membahaya kepada manusia dan haiwan, tidak mencemarkan tanah, mudah diselenggara, kelembapan dia lebih lama, justru menghalang api daripada mereka. Ini ABC. Okey. Kita tengok pula. Jenis kebakaran yang berpunca dengan kelas A. Berpunca daripada apa?
Okey, siapa ingat lagi A untuk apa? A apa? Bahan api mudah Dipadam. terbakar. Yelah, A ni dipadam dengan apa? Kelas A dipadam dengan apa? Air. Air warna apa? Air Putih. warna apa? Putih. Putih. So, kalau putih dia akan pejat. Kan? So, jawapannya bahan api mudah terbakar jenis pepejat. Okey, kita tengok yang ni. Bahan api jenis cecair. Ini kelas kebakaran apa ni? Kebakaran apa Kelas jenis dia? B. Kelas B. 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 Kelas B. Kelas B. Buih. Buih ni krim. C-R-E-A-M. Krim. Buih ni boleh tulis apa? Cecair. Nampak? Gas pula. Kelas apa gas? Kelas C. Ya, C. kelas C. Okey. Kelas C pakai apa? C? Pakai serbuk kering dengan karbon dioksida. Karbon dioksida. Serbuk kering memang semua untuk semua Dia senang je. Kalau serbuk kering, ini pun boleh pakai serbuk kering. Ni semua boleh pakai serbuk kering. Sekarang kita tengok yang paling rendah. Paling tinggi dia serbuk kering. Okey, so C naik sikit daripada cecair jadi gas. Kemudian gas tu gas apa? Gas karbon dioksida. Contohnya lah untuk padam dengan gas karbon dioksida. Karbon ni warna apa? Karbon warna hitam. Ni adalah gas seperti gas asli lah Kebakaran disebabkan oleh gas asli boleh. Melibatkan elektrik. Kelas apa? Kelas apa? Kelas E. Kelas apa? E. E senang. E, elektrik E. Pakai karbon dioksida. Okey. Dah ingat kan? Okey, kebakaran yang melibatkan peralatan elektrik boleh dipadam dengan menggunakan apa tadi? E. Ni kelas E pakai Karbon dioksida. karbon Ya. dioksida. Okey. Serbuk kering. Boleh tak? Ada dua. Okey. Okey, ni apa jawapannya ni? Dia suruh susun. Susun S. kita nak pakai mana? Mana nombor satu? Dulu. Tanggalkan pin keselamatan. S dulu. Ni S dulu, satu dulu. Okey, kemudian Q. Halakan muncul. Halakan kebakaran. Lepas tu Lepas tu R. Tekan pemicit atas alat pemadam. tekan dulu barulah ratakan pada permukaan. Okey, mesti tarik dulu picu dia kan. Tanggalkan pin, kalau tak macam mana? Okey. Apa tujuan audit alat pemadam kebakaran auditnya? Kenapa kita buat audit alat kebakaran? Kenapa? Untuk apa kita audit? Untuk Kat sekolah tu kena audit tu Kenapa? Kat rumah kita ada alat kebakaran tak? Tak ada kan? tak ada. Rumah siapa yang ada alat kebakaran tu? Rumah cikgu tak ada. Okey. So kalau misal katalah masak-masak tu tiba-tiba macam api menyulang dalam kuali, nak buat apa? Boleh siram air tak? Boleh. Tak boleh. Tak boleh sebab minyak dalam kuali tu ada minyak. Minyak tak boleh pakai. Tu pakai apa? Pakai kain lembap je. Masih. Pakai kain lembap. Basahkan kain tu, lembap, perah. Lepas tu tutup aja atas yang misalkan kuali terbakar tadi tu kan. Tutup. Sama lah dengan tong gas ke apa ke, pakai tu. Itu kita kat rumah, kita tak ada benda, tak ada yang macam tempat kerja ke apa
Okey, so apa tujuan audit kita ni? Kalau misal katalah kat makmal tempat kita kerja tu, apa tujuan audit? Ya, apa jawapannya? Kita tengok. Tarikh luput kita nak tengok tarikh luput dia. Kita punya alat kebakaran tu, misal kata ADC tadi tu, tengok tarikh luputnya. Ada tapi rupanya dah expired. Mesti ada tarikh luput juga Okey, kemudian berikut adalah langkah keselamatan yang perlu diambil untuk mengelakkan berlakunya kebakaran di rumah ataupun bangunan. Apa dia? Cuba tengok kat sini. Hello? Ada lagi tak ni? Yang cikgu ni. Apa jawapannya? Elakkan membuat penyambungan atau membebankan litar elektrik. Okey, itulah Kita kalau charge tu tengok. Jangan tinggalkan. Pergi keluar. Pergi belanja keluar tapi kat rumah kita ada charge. Bahaya. Pertama, elakkan penyambungan ataupun membebankan litar elektrik. Elakkan mengecas peralatan elektronik tanpa pengawasan. Dan gunakan mentol yang sepadan dengan kuasa watt lampu. Okey, 15 pula. Langkah keselamatan yang perlu diambil dalam senarai semak. Panduan keselamatan seperti berikut kecuali kita memasang alat tidak menggunakan bahan peralatan elektrik pada waktu malam. Malam pun nak pakai elektrik juga nak pakai aircon ke kalau panas So memasang alat pengesan asap. Ada asap tu. Kalau kat hotel tu ada lah Kalau ada asap dia nanti dia keluar air terus. Pastikan ada pelan keselamatan dan laluan keselamatan, kecemasan kalau kat sekolah ada. Menyediakan satu alat pemadam kebakaran ADC atau serbuk kering. Kalau tak ada, pakai pasir. Tak pasir pun boleh juga. Okey. Ni alat perlindungan yang dipakai oleh mereka. Apa dia ni yang dipakai ni? Orang ni pakai apa? Tengok dia pakai apa? Baju makmal Okey. Apakah kesalahan yang dapat diperhatikan? Okey. Pakai baju makmal dah betul lah. Dah baik. Betul. Tapi tidak memakai topi muka. Ada yang beruang. Tidak memakai sarung tangan. Alhamdulillah. Tidak memakai Google. Google tu yang dekat mata tu Bandu tengok ni, kawan dia ni. Halakan tabung uji ke muka kawannya. Mana boleh macam tu. Kalau tiba-tiba dia plop terus kena muka kawan Okey. Apakah masalah yang timbul akibat tindakan mereka tadi tu? Boleh menimbulkan sebabnya. Ini sebab kita tak pakai apa? Kita tak pakai pakai apa ni? Penutup mulut kan? Mulut. Topeng muka. Berisiko terkena percikan kimia dari tabung uji. Betul. Okey. Keracunan merkuri, betul ke? Tak ada sebab ini bukan melibatkan merkuri. Dia tak melibatkan merkuri ni Okey, kita tengok lagi soalan berikutnya. 2 contoh bahan sisa yang boleh dibuang ke dalam sinki. Yang boleh buang terus dalam sinki. Bahan neutral dengan asid lemah. Asid lemah Yang benda yang neutral je lah. Garam boleh kita buang. Minyak boleh tak buang dalam sinki? Boleh. Minyak tak boleh. Nanti tersumbat juga lama-lama. Sebab minyak tu kan boleh nanti dia macam beku juga Okey. Menguruskan bahan sisa biologi kategori D. Kategori D. Okey, mana dia jawapannya? Apa kategori? Dia
kontaminasikan secara autoklaf dan dilupuskan ke dalam sistem pembuahan melalui si Okey, makmal. ini D. D ni adalah si darah lah, serum lah, mikroorganisma lah Kita kena kontaminasi dulu. Kita punya nyah kontaminasi ni, kita autoclave. Autoclave maksudnya kita panaskan sampai suhu dia 121 darjah Celsius. Maknanya segala spora semua mati, bakteria mati. Kemudian dilupuskan masuk dalam sinki makmal, basuh. Kita dah autoclave, boleh basuh kat sinki makmal. Okey, tu dia kategori D. Sekejap Kita tengok ni kat nota kita. Kita tengok. Ini ada kategori dia. Okay. Kita tengok kategori D Ada yang nak masuk ke? Tak ada. Kita tengok kategori D. Kategori D ni darah, serum, mikroorganisma pun boleh masuk kat sini mikroorganisma. Macam kata kita dah buat kultur bakteria tu kan. So kita nyah kontaminasi, maknanya kita buat autoclave, kemudian dia lupuskan je masuk dalam tu sebab dia dah mati bolehlah buang dalam sinki makmal setelah di autoclave kan. Yang autoclave ni, ini kalau kita kat rumah kita pakai itu namanya periuk tekanan lah, tapi kat makmal pakai autoclave. Kita panggil periuk tekanan Periuk tekanan ni pressure cooker lah Kalau pakai noza ke, pakai apa-apalah, ikutlah dia punya jenama. Tapi kalau kat makmal kita panggil dia autoclave, iaitu suhunya kalau kita panaskan tu adalah 121 darjah Celsius. Jadi spora pun mati, bakteria pun mati. Sebab tu ni darah tak boleh buang sembarang-sembarang So kita kena nyah kontaminasi. Okey, kemudian baru masuk kat makmal. Baru masuk kat makmal pula, masuk dalam sinki makmal tu ataupun tandas. Yang penting dia masuk dekat sistem kumbahan lah. Masuk dalam sistem kumbahan, bukan pergi ke longkang ataupun kaki lima kan ada parit. Parit makmal tak nak. Dia mesti masuk dalam sistem kumbahan Kita tengok itu kategori sisa. Kita ulang kembali, kategori A adalah peralatan tajam. Iaitu pisah garis, jarum, bilah scalpel masukkan dalam bekas khas. Ini bekas sisa tajam, tidak di-autoclavekan, bekas disimpan di tempat yang selamat sebelum dilupuskan. Macam ni macam dekat ke hospital. Dia ada tong dia tu tong dia untuk letak benda tajam. Ni bahaya ni. Kalau pisah garis ni orang ada HIV, kita pun kena HIV. Kalau orang ada hepatitis B pun kita kena. Itulah jarum dengan scalpel yang sama. Okey, B pula. Pepejal tidak tajam seperti sarung tangan, doktor tu kan. Tisu, medium kusut. Bungkus dan masukkan dalam beg plastik biobahaya. Jadi kalau kita tengok tu dekat pusat yang nak cek COVID tu kan, kita akan nampak tu warna kuning dia punya beg Kemudian di-autoclavekan dan disimpan dalam tong biobahaya. Kena autoclave juga. Nampak ni? Kena autoclave juga. Okey. Kemudian C, bangkai dan juga organ. Ni kalau kita buat eksperimen kat makmal, okey. Ada bangkai, ada organ ke tisu ke.
balut dia dalam bahan penyerap tisu. Okey, kemudian dibungkus di dalam beg biobahaya, disimpan di sejuk beku, freezer lah, sebelum dilupuskan. Sebelum dilupuskan. Okey, tu dia. Nyatakan dua sisa, contoh sisa kategori D tadi tu. So, kita dapat apa? D tadi. Kategori D. A, B, C, D tadi. Apa dia? A untuk apa tadi? A untuk tajam. B untuk tak tajam. C untuk apa? Bangkai Organ. dan organ. Bangkai dan organ. D untuk Cair. darah. Senang. Darah tadi D kan? Senang. D untuk darah. D untuk darah. Ni senang darah. Darah, ambil serum lagi. Serum. Kemudian mikroorganisma boleh masuk kat sini. C ni untuk apa? Organ, tisu, bangkai. B tadi apa? Ni tajam, ni tak tajam. Senang je. A tu tajam, B tak tajam. Okey. So D adalah serum, darah ataupun mikroorganisma. Macam tisu haiwan ni kategori apa ni? Tisu haiwan. Kategori apa? Tisu haiwan. Kategori apa? Ini adalah kategori C. Tapi kalau tisu tumbuhan kita boleh masuk dia dekat B lah Dekat B, tak tajam. Sebab ni tumbuhan dia tak bahaya macam haiwan Sebab tu dia kena tu. Haiwan ni, tumbuhan ni kita boleh kategorikan sebagai D pun boleh Okey. Okey. Pada pendapat anda, apa yang menyebabkan sinki tersumbat? Apa dia? Bahan sisa pepejal. Bahan sisa pepejal. Tapi jangan lupa kalau pelarut organik, ni pelarut je. Kalau tulis pelarut organik tak boleh. Kita tengok pelarut organik. Seperti minyak tu jangan buang dalam sinki Minyak jangan buang dalam sinki, nanti tersumbat. Okey, kita tengok. Okey, pembuangan bahan sisa tu. Okey, kita tengok bahan yang boleh dibuang dalam sinki ni tidak bahaya, neutral, asid lemah, alkali lemah. Yang tak boleh dibuang sisa pepejal, sebatian pelarut organik. Organik, pelarut organik tak boleh. Termasuklah minyak. Minyak adalah pelarut organik. Bahan yang mempunyai pH kurang daripada ni 5 dan lebih daripada 9. Tak boleh. Okey. Yang tak boleh lagi, cat. Nanti tersumbat kat sini. Sebab cat ni adalah organik juga. Bahan toksik, logam berat. Bahan sisa organik, iaitu mikrob dan juga bangkai haiwan. Tak boleh. Okey, kita kira masuk dalam plastik biobahaya ni. Okey. Lagi, bahan buangan radioaktif, bahan meruap, bahan reaktif. Banyak. Okey. Kita patah balik kepada soalan kita. Contoh ni. Okey, contoh. Nyatakan contoh bahan sisa yang anda nyatakan. Yang tersumbat ni tadi kan, kita cakap pepejal tadi kan. Okey, pepejal tu apa? Kertas surat, kapas, tisu tumbuhan ni pun kalau kita masukkan ni boleh tersangkut kat sini tisu haiwan. Yang lain ni pelarut boleh lepas. Asid tu boleh lepas, alkali pun boleh lepas. Okey, bagaimana kan cara terbaik untuk mengendalikan bahan yang anda nyatakan?
tadi tu? Bungkus. Okey, Dan bungkus. Dan buangkan dalam plastik bayu bahaya. Okey. Darjah 4 menunjukkan mengendalikan tumbuhan misuri di dalam amal. Maklumkan segera pada guru. Jadikan kawasan tumbuhan sebagai kawasan larangan. Taburkan bahan X untuk menutup tumpahan hubungan jabatan M. Okey, dia tanya apakah serbuk X? Misuri pakai apa? Sebut sulfur. 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 Misuri itu sulfur. Misuri ada kat mana? Misurinya ada dekat termometer. Kita memang tak ada tempat lain lah. Biasanya termometer lah. Termometer. Merkurinya adalah sejenis logam. Sejenis logam. Logam yang satu-satunya cecair. Logam yang cecair. Sebab tu awak tengok merkuri ni berkilat. Sebab logam cirinya adalah berkilat. Okey, dia konduktor haba yang baik. Sebab itu digunakan untuk mengukur darjah kepanasan suatu benda. Sebab itu kita pakai dia sebagai dalam termometer. Merkuri. Merkuri ni dia ada kesan pada otak. Kalau kita kena, dia boleh kesan pada otak, bahaya. Okey. Kemudian lagi satu, merkuri ni kalau awak pakai mask, kena dekat dia, nanti mask kita larut. Larut. Maksudnya hilang lah, mask kita boleh hilang. Dia larut dalam merkuri. Okey. Apakah nama jabatan Jabatan Bomba dan Penyelamat. Inilah pakai jabatan bomba. Kemudian individu yang boleh ayah lakukan selain daripada guru. Apa dia? Pembantu makmal. Pembantu makmal. Dia ada kat makmal. Dah habis. Dah habis. Alhamdulillah. Okey, cikgu buat summary hari ini sebelum kita tutup. Okey, kita belajar apa tadi? Jenis kebakaran. Jenis kebakaran ada berapa? 6. A, B, C, D, E, F. Nampak? A untuk di apa ni? A ni alat dia pakai air. Alatnya pakai air. Air ni warna apa? Warna putih. So putih ni untuk pepejal. So kebakaran yang disebabkan oleh pepejal adalah jenis kelas kebakaran A. B pula. B buih. Buih warna krim. Buih tu untuk kebakaran yang disebabkan oleh cair seperti petrol, diesel, cat. C untuk cat. Nah. Okay. So upgrade C. C tu kita ingat karbon dioksida. Dibakar dengan karbon dioksida. Karbon tu warna apa? Hitam. So up sikit naik apa? Tadi cecair dia jadi gas. Sebab karbon dioksida pun gas. Kebakaran yang disebabkan oleh gas seperti gas asli. Okey. Kita terus pada F. F ni fat. Fat. Lemak. Disebabkan oleh lemak. Kebakaran yang disebabkan oleh lemak. Pakai apa? Level paling tinggi lah. Serbuk kering. E untuk elektrik. Kebakaran disebabkan oleh elektrik. Untuk rawat dengan apa? Alat pembakarannya adalah karbon dioksida. Okay, D tadi apa? D ni adalah logam. Logam reaktif. D logam reaktif pakai serbuk kering. Okey, itu dia iaitu jenis kebakaran dan alat pencegah kebakaran. Kemudian satu kita belajar tentang tentang keselamatan. Kalau ada kemalangan tentang merkuri, kita pakai serbuk
serbuk apa sulfur. Okey, kemudian kita belajar juga tentang apa tu? Tentang jenis sisa tu kan. Dia ada A, B, C, D Jenis sisa ada A, B, C, D, A, B, C, D. D ni untuk darah. Nah, D untuk darah. Ni untuk A untuk tajam. B tak tajam. C organ atau tisu. Ni yang penting haiwan lah. Organ atau tisu haiwan. Okey. Itu dia. Ada soalan tak? Tak ada. Soalan tak? Alhamdulillah. Okey. Cikgu tutup. Dah jawab soalan belum? Dah. Dah. Okey, Alhamdulillah. Nanti awak tulis nama awak Okey, kita tutup Okey, majlis cikgu. kita dengan apa tu, tasbih kifarah dan surah maaf. Sebelum tu cikgu mohon ampun dan maaf di atas segala kekurangan dalam pembelajaran ini. Kemudian cikgu ucapkan terima kasih kerana masuk kelas cikgu. Semoga Allah berikan kejayaan cemerlang pada awak. Kita naik sikit nanti, kita ada periksa. Kita ada periksa. Daripada Periksa. awal tau. Kita ada semualah objektif ada, struktur ada. Okey. Okey, kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam. Terima kasih, cikgu. Okey. Terima kasih Cikgu. dan Terima kasih, semua. cikgu. Tasmiyah, Tazwani, Natasha, Nabila.